A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama, para awliya illah salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia hidayah, inayah, taufik, keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dapat sama-sama kita berada di rumah Allah, sama-sama kita berada dalam majlis perkongsian ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita sekarang ni Allah berkati, rahmati, redai, Allah permudahkan urusan kita, dimurahkan rezeki, dilapangkan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita nak sambunglah Tuan Haji kan, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita dah 2 bulan berhenti Tuan Haji kan, raya. Raya puasa sebulan, raya sebulan, 2 bulan. Ni nak raya haji pula. Jadi alhamdulillah lah malam ni dengan taufik izin Allah dapat sama-sama kita sekali lagi lah nak sambung, sama-sama kita berbincang, bermunaqasyah untuk sama-sama kita mencari ma'rifatullah kan, nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, nak memperkukuhkan, perteguhkan tauhid akidah kita lah, ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Jadi kita sampai di wajib akal kan, wajib akal hukum. Kalau kitab saya ni muka surat 9 bawah. Kita tak tahu Tuan Haji sama ke muka surat tu. Muka surat 9 bawah, dan erti wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur pada akal ketiadaannya. Situ kan? Sama muka surat 9 lah. Kadang-kadang tak sama. Kalau kat surah lain tak sama Tuan Haji. Muka surat dia kat masjid pun tak sama. Jadi kata tuan kita qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata tuan kitab Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah, dan erti wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur pada akal ketiadaannya, seperti mengambil lapang bagi jirim. Kita dah sebut dah sikit kan, masuk sikit dah hari tu. Baik, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang ni tuan kitab Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah duk cerita tentang hukum. Hukum Tuan Haji. Hukum untuk kita tahulah beberapa hukum yang perlu kita tahu, dan bahkan hukum dia wajib. Kalau sebelum tu penggang atas sikit, 2 perenggang, 3 perenggang atas, hukum wajib yang pertama pada syarak kan, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, semua mukallaf kita semua ni tu hukum yang pertama wajib.
Wajib apa? Wajib pada syarak lah. Kalau tak tahu berdosa. Tuan kan? Tak tahu berdosa. Apa dia? Wajib kena tahu. Wajib mengetahuikan segala yang wajib pada akal. Tahu hukum akal tu wajib hukum dia. Boleh faham situ kan? Hukum kita nak kena tahu hukum akal tu, hukum dia wajib. Boleh tuan-tuan, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita recall balik, hukum ni ada 3 kan. Satu hukum syarak, satu hukum akal, satu hukum adat. Hukum syarak yang kita tahu tu lah, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tu kan. Kalau wajib buat, dapat pahala lah, yusab. Kalau tak buat, berdosa kita. Wa yu'aqabu ala tarkihi, berdosa. Tu hukum syarak. Jadi hukum yang pertama wajib kita kena tahu untuk kita tahu hukum akal. Hukum syarak, hukum akal. Untuk tahu hukum akal ni, hukum dia wajib. Boleh faham kan tuan je kan? Maksudnya wajib orang tu, setiap orang mukallaf ni kena tahu hukum akal. Kalau tak tahu, berdosa lah dia tuan je. Waliyazubillah, berdosa lah kan tuan je kan? Sebab wajib ni kalau tak tahu, berdosa. Tu yang 3 perenggan ke atas. Maka wajib untuk mengetahui segala yang wajib pada akal, pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu hukum akal tu wajib. Tu satu. Kan, lepas tu turun perenggan yang kedua, yang bawah dia tu wajib juga, dan demikian tu maksudnya wajib juga pada syarak, wajib atasnya mengetahui yang wajib bagi Rasul, wajib juga. Dua kewajipan situ kan. Satu, kewajipan pertama dia kena tahu hukum akal pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia kena tahu hukum akal juga yang wajib pada hak Rasul. 2 kewajipan. Situ kan? Boleh. Boleh kan tu? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hak Allah wajib, mustahil dan harus wajib kena tahu, dan pada Rasul pun wajib juga kena tahu. Kena tahulah. Kalau ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah, sama tambah kita yang dah mukallaf ni kan. Kalau ada anak cucu kita pun kita wajib juga untuk dia tahu. Kena usahalah, sama ada kita ajar sendiri ataupun kita bawa dia ke tempat-tempat pengajian yang dia boleh tahu tentang tauhid akidah ni. Boleh? Tu yang kedua. Lepas tu turun perenggan yang bawah, yang ketiga tu, yang bawah tu, tuan kita ni terangkan apa maksud wajib pada syarak kan. Wajib pada syarak tu barang ataupun sesuatu yang dijanjikan pahala, diberikan pahala kan. Sebagaimana yang kita tahulah, atas mengerjakan dia buat dapat pahala, dan diseksakan, dijanjikan seksa kalau meninggalkan dia, tinggal dapat seksa ataupun dosa, hukumanlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni pun kita dah sentuh, kita dah bahas kan, sesuatu ibadah yang macam mana, lepas tu janjian Allah yang macam mana, lepas tu macam mana nak dapat pahala tu kita dah sentuh semualah situ tuan ji kan. Ikhlasnya, cukup rukun dan syaratnya, ibadah tak kira perbuatan, ibadah fizikal ataupun akidah pun dikira satu ibadah juga. Pegangan juga. Pegangan pun sama, termasuk sekali. Boleh? Situ. Lepas tu sekarang ni Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah, dia nak terangkan wajib pada akal pula. Dan tahu benda ni wajib. Tadi kan, atas tadi tuan kita kata wajib kita kena tahu hukum akal ni. Untuk memahami sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul, kena tahulah. Dan yang wajib
pada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, wajib, mustahil dan harus, yang tu pun kita kena faham lah elok-elok ni kan. Awal-awal ni kena faham sebelum masuk ni. Tuan Haji kan? Contohnya kita kata kalau wajib pada Allah, secara ringkasnya mesti. Tuan Haji kan? Mesti. Bila sebut Allah bersifat wajib, Allah bersifat dengan wujud ada, maksudnya mesti. Tu maksud dia, mesti. Tu secara ringkas. Nanti bawah tuan kita akan terangkan lagi, mesti kan. Kalau mustahil, maksudnya tak boleh nak akal nak terima. Boleh, tak boleh sama sekali akal nak terima. Contohnya mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala lemah. Boleh. Kalau lemah tu tak boleh akal nak terima, jadi mustahil. Boleh. Kalau harus, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala harus nak mengadakan ataupun mentiadakan sesuatu. Tu secara ringkas tu aja kan. Secara ringkas nak faham. Harus Allah nak menjadikan sesuatu harus, ataupun nak tidak meniadakan sesuatu harus. Yang lain kias sendirilah. Allah nak mengenyangkan seseorang tu harus, Allah tak nak mengenyangkan harus. Allah nak menyembuhkan seseorang tu harus bagi Allah. Allah nak memberi sakit kepada seseorang tu harus. Kias sendirilah. Kias kan. Boleh faham situ. Boleh nampak gambaran dia sebelum nak masuk ke sifat Allah. Kita ni dah tajuk terakhir dah, mukadimah, untuk kita masuk betul-betul perbincangan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan je kan. Lepas tu pada Rasul pula kena faham juga. Bila sebut wajib pada Rasul, maksudnya sifat ni mesti ada pada Rasul. Tuan je kan. Sidik, benar, tabligh, fatanah kan, mesti ada. Bila sebut mustahil, sifat ni mesti tak boleh nak ada pada Rasul. Boleh faham. Bila sebut harus, harus ni orang keliru. Apa maksud harus pada Rasul? Apa tu Haji? Yang kita sebut dah dulu. Kalau harus pada Allah Subhanahu Wa Taala, lain makna dia. Harus pada Allah mengadakan sesuatu atau mentiadakan sesuatu, itu hak Allah. Harus bagi Allah. Tapi pada Rasul, adakah maksud macam tu? Bukan tu Haji kan. Bukan maksud Rasul tu ada pun boleh, tak ada pun boleh. Gitu. Tu aja, bukan gitu. Ataupun Allah mengadakan Rasul pun boleh, Allah mentiadakan Rasul pun boleh. Bukan gitu maksud dia. Harus pada Rasul maksudnya boleh berhimpun sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat Rasul. Boleh. Maksudnya contoh, seorang Rasul, seorang Nabi dilantik menjadi Rasul dan Nabi, harus dia makan. Sifat manusia harus. Sifat makan tu harus berhimpun dengan sifat Rasul, kerasulan. Gitu. Boleh kan? Makan harus, minum harus, berkahwin harus bagi Rasul, ada anak harus kan, pergi ke pasar harus. Boleh kan? Sebab orang jahiliyah dulu, kafir dulu, dia tanya ma li hadzal rasul yamshi fil aswaq kan. Macam mana Rasul ni boleh pergi ke pasar, dia kata kan. Orang jahiliyah kafir Quraisy dulu tanya kan. Haruslah sebab dia manusia juga. Tu maksud sifat-sifat manusia biasa harus bagi Rasul. Kecuali sifat-sifat yang boleh menjatuhkan kerasulan ataupun mencacatkan dakwah Rasul kepada umat dia, yang tu tak boleh. Contoh macam buta ke kan, tak boleh lah. Tak boleh. Boleh tuan Haji, itu masuk harus. Boleh situ ya. Tuan-tuan, ayat-ayat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekarang ni nak faham, sekarang ni insya-Allah malam ni kita nak faham hukum akal. Dan erti wajib pada akal itu barang yang tiada tasawur pada akal ketiadaannya. Tu bahasa kitab dia. Makna wajib pada akal itu sesuatu yang tiada tasawur, sesuatu yang akal tak boleh nak terima.
tiada tasawur, ataupun sesuatu yang akal tak boleh nak gambarkan, boleh, ataupun sesuatu yang akal menolak, boleh, makna apa pun, maksud tiada tasawur kan, ketiadaannya, tak adanya benda tu, tak adanya sifat tu. Boleh tu aja. Akal tak boleh nak terima. Mudah fahamnya, akal tak boleh nak terima. Kalau benda tu tak ada. Tu maksud wajib. Contoh. Jadi tuan kitab bagi contoh. Seperti mengambil lapang pada jirim. Ni nak kena faham juga sini. Kita sebut dah dulu kan. Lapang pada jirim. Mengambil lapang pada jirim. Ataupun mengambil ruang jirim. Satu nak faham jirim. Jirim ni satu ulama mentafsirkan, mentakrifkan satu makhluk Allah ataupun ciptaan Allah yang ada. Satu ciptaan Allah yang ada. Jirim semua. Boleh tuan je? Contoh apa kita ni? Semua ni, alam ni, semua berjirim. Kan, air jirim cara dia, cara lembut dia, dinding ataupun tiang ni jirim cara dia, cara keras dia. Tu yang kita nampak. Yang kita tak nampak macam udara jirim cara dia, jirim juga, dan dia pun mengambil ruang. Boleh faham tu tuan je? Masuk dah ni. Boleh faham Contoh, saya bagi. Kita bagi contoh yang jirim jisim berketul macam kita ni. Dia akan mengambil ruang. Contoh saya duduk sini, saya ambil ruang sini. Kan? Tuan Haji duduk kat bawah, ambil ruang. Tempat duduk Tuan Haji masing-masing ni ambil ruang masing-masing. Masing-masing jirim mengambil ruang dia. Bila ambil ruang, jirim lain ataupun makhluk lain, jisim lain tak boleh dah nak ambil ruang dia. Tu yang betul ni kan. Boleh faham kan tuan je? Contohnya kalau saya duduk atas kursi ni, orang lain tak boleh duduk lah atas kursi ni kan. Dah saya dah ada cokoh sini ni tuan je kan. Boleh faham tuan je? Orang lain tak boleh duduk. Kalau dia nak mari duduk pun dia duduk atas saya, bukan dia duduk ruang yang telah diambil oleh saya. Tu jirim. Tuan kitab ni Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah, dia buat contoh wajib pada akal yang berlaku kepada makhluk. Dia tak bincang lagi wajib pada akal yang pada sifat dan zat Allah, tak bincang lagi. Maksudnya makhluk kita ni pun ada hukum akal dia. Ada hukum akal dia yang berlaku. Contoh macam inilah jirim. Boleh tadi. Dia panggil wajib muqayyad, dia panggil. Maksudnya wajib yang berlaku pada makhluk, tapi dia bergantung selagi mana makhluk tu adalah. Kalau manusia, selagi mana dia hidup, selagi itulah berlaku hukum akal tu yang wajib. Boleh tuan Haji? Yang betul faham tu kan. Kalau dia duduk situ, tak ada orang lain boleh ambil lah ruang dia. Yang tu yang kita nampak, yang betul. Sekarang ni yang kita nampak juga, tapi bersifat lembut. Kalau dalam istilah tahu dia panggil jirim latif. Dalam kitab-kitab jirmul latif, bersifat lembut. Ataupun kalau tuan guru kat pondok, dia terjemahkan bersifat halus. Kalau kat pondok-pondok Patani kan, bersifat halus. Macam mana? Contoh macam air. Dia ada jirim dia juga. Dia ada jirim dia juga. Dan dia pun mengambil ruang dia. Dia mengambil ruang dia. Kalau ikan duduk dalam air, kan, ikan mengambil ruang dia, air ada ruang dia sendiri. Boleh tuan je?
tidak bermakna bila ikan tu masuk dalam air ataupun batu ke masuk dalam air ataupun kita ke masuk dalam sungai, bukan bermakna kita masuk dalam ruang air. Pening ni. Pening ni. Nak faham sungguh jirim ni. Mengambil lapan. Sebab nanti bila sampai sifat mukhalafatuhu lil hawadis, Allah tak sama langsung. Tak sama jirim berketul ke tak, yang latif pun tak, ataupun di udara ni pun tak juga. Boleh faham yang air tadi? Boleh faham kan? Ikan yang duduk dalam air, ikan mengambil ruang dia, ada ruang dia sendiri. Air ruang dia, mengambil ruang kat tepi. Kita sebut je kat mulut, bahasa adat kebiasaan berlaku, ikan di dalam air kan. Ikan duduk dalam air tu biasa adat kebiasaan bahasa kita untuk kita faham sunnatullah gitulah kan. Tapi sebenarnya dari segi hukum akidah ni, para ulama mutakallimin, ulama usuluddin, dia kata tak. Dia kata ikan dia ada ruang dia sendiri, dia tak duduk dalam ruang air. Dia tak duduk dalam ruang air tu Haji. Dia ada ruang dia sendiri dan air ada ruang dia. Dalil mana? Contoh ni air kan, sebotol ni. Katalah kita masuk ketul batu kan. Keluar air ni. Keluar air. Kan air dah penuh. Kalau air penuh lah kan. Masuk je batu, air tu akan melimpah keluar. Sebab apa? Sebab ruang batu tu dia mengambil ruang sehingga air ni terpaksa mengambil ruang luar. Kan? Ataupun bola angin kan, masuk angin ni. Bila penuh sangat, pecah bola tu kan. Sebab dah ketak dah. Dia jirmul latif, jiring yang latif yang boleh bermasuk-masukkan. Pada satu ketika bila dah padat sangat, dia akan pecah. Sebab dia mengambil ruang. Semua makhluk mengambil ruang. Tak ada satu pun makhluk yang tak mengambil ruang. Bahkan hukum dia wajib pada akal. Mesti mengambil ruang. Kalau orang kata saya ada satu benda kat rumah, baru beli kan. Contoh, beli kat pasar malam. Dan benda tu tak mengambil ruang pun. Tak ada tempat dia. Macam mana nak gambar tu? Tak boleh sebab tak terima di akal. Nanti wajib pada akal. Tu maksud wajib pada akal. Mesti boleh. Akal tak boleh tergambar kalau tak mengambil ruang. Boleh tu Haji? Contoh lain lagi apa? Paku. Katalah kan kayu, kita pun paku. Paku masuk. Kita pun bagi tahu yang kata paku dah masuk dah dalam kayu. Masuk habis kan, paku masuk dalam kayu. Tu adat percakapan bahasa, hukum adat macam itulah. Tapi sebenarnya paku tu bukan masuk dalam, dia mengambil ruang dia sendiri. Dan kayu tu akan membuka lah kita katakan, mengambil ruang dia menjadi ketat. Boleh faham kan? Mengambil ruang. Tu hukum dia wajib pada akal. Boleh Tuan Haji kan? Boleh nampak insya-Allah kan. Yang kedua, dan mustahil itu barang yang tiada tasawur pada akal adanya. Mustahil lawan dia tadi, sesuatu yang tak tergambar juga, ataupun akal tak boleh nak gambar, akal tak boleh nak terima. Pada akal tak terima apa, ada dia terbalik yang wajib tadi kan. Kalau mustahil ni, kalau ada tak boleh, akal tak boleh terima. Contoh seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Ni pun contoh yang berlaku pada makhluk. Satu-satu jirim, satu-satu makhluk sunyi daripada gerak dan diam. Tak boleh, mustahil. Sunyi maksudnya tak bergerak dan tak diam. Ada kan Tuan Haji kan? Contoh air ni. Air ni sekarang bergerak ke diam? Bergerak tu sikit kan? Sekarang dah diam. Dia akan mengambil salah satu, sama ada bergerak ataupun diam.
Boleh kan? Contoh sekarang bergerak. Bergerak sebab saya gerakkan kan. Nanti dia akan dibincang dalam kudrah nanti, insya-Allah panjang umur kita sampai dalam kudrah Allah, dalam iradat, dalam ilmu. Contoh dalam kudrah Allah kan, ulama sampai bincang kalau pasal berkenaan dengan kudrah ni, kuasa Allah yang menggerakkan semua makhluk ni kan. Macam mana kalau cincin kat tangan, cincin kat tangan kita gerakkan jari, adakah cincin tu bergerak disebabkan gerak jari, ataupun Allah gerakkan jari, cincin tu pun bergerak sekali? Sampai macam tu Tuan Haji, sampai macam tu. Bahkan kalau orang tak faham akidah, mungkin dia akan jatuh kepada fasik ataupun waliyazubillah kepada kufur. Kalau dia kata cincin tu bergerak dengan geraknya jari kan. Imam Dardi sebut, Imam Dardi rahimahullah, dia sebut wa man yakul bil quwwati au bil illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Siapa-siapa yang kata setiap kekuatan yang berlaku di dalam kalangan makhluk sama ada dengan tabiat, macam cincin tadi kan, tabiat pergerakan, ataupun bergerak dengan sebab kan, bergerak sesuatu dengan sebab sesuatu, kufur waliyadzubillah, fadzaka kufrun inda ahli millah. Boleh faham tak Haji? Tak faham lagi rasa ni kan. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah, contohnya cincin dan jari ni, kedua-dua digerakkan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tu i'tiqad, pegangan tu. Dua-dua sekali. Kan? Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Dari segi akidah, pegangan kita. Kudrah Allah dengan iradat Allah, dengan muafakat iradat Allah, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Gitu akidah kita Tuan Haji kan. Jadi ada setengah kelompok, ada setengah puak, dia kata tak, tak. Yang bergerak jari, cicing bergerak sekali dengan sebab geraknya jari, tu bahaya. Kalau setakat dia sebut dengan bahasa adat, mulut untuk bahasa hukum adat, tu tak ada masalah. Tapi kalau sampai masuk ke dalam pegangan dia, cicing tu boleh bergerak sendiri dengan gerakan jari, kufur kata Imam Dardi rahimahullah. Kufur Tuan Haji. Sebab tu akidah ni nak kena belajar sungguh. Yang ni kita faham yang ni dulu. Yang jirim tadi faham ya. Jirim tu dia mengambil ruang sendiri. Dia setiap makhluk akan mengambil ruang dia sendiri. Contoh udara. Satu lagi yang kita tak nampak kan. Kalau tengok gini, kita kata apa ni? Ruang kosong ni kan. Ini tak ada orang depan ni. Kosong, ruang kosong Tuan Haji kan. Ni ruang kosong ni. Semua mari duduk boleh kan. Kosong kan. Ruang kosong. Tapi dari segi akidah, bila kita bahas tentang jirim, penuh ni. Dipenuhi dengan apa? Dengan udara. Sebab udara juga satu makhluk Allah yang mengambil ruang jirim. Boleh faham kan Tuan Haji kan? Boleh faham kan? Mengambil ruang jirim. Cuma dia jirim latif, dia panggil jirmul latif dalam istilah kita. Ataupun kalau tuan guru pondok kita, dia terjemahkan jirim ataupun makhluk ketulan, bukan ketul, jirim lah dia panggil, jirim yang sesuai. Jirim yang lembut ataupun halus, yang boleh masuk antara satu sama lain, yang kita pun boleh duduk. Tapi kalau kita duduk sini, contoh udara depan ni, ada udara saya kan. Udara ni saya gerak. Saya gerak, jadi saya mengambil ruang kat sini. Udara dah mengambil ruang dia kat tepi dah. Gitu. Boleh faham tu aja ya? Jadi nak faham sungguh jirim ni. Jirim. Nanti sebab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ni, Allah bersih, jauh daripada sebagaimana sifat-sifat makhluk Tuan Haji. Cahaya, bolehlah kias semua makhluk Allah ni semua berjirim dan mengambil ruang masing-masing lah. Mengambil ruang masing-masing. Boleh Tuan Haji ya? Yang kedua, mustahil tak boleh.
tak boleh. Dia mesti sama ada bergerak ataupun diam. Kalau tak bergerak dan tak diam, mustahil. Pada akal tak boleh akal terima. Sama juga kalau orang kata saya ada satu barang yang tak bergerak, diam pun tak bergerak pun tak, dalam satu masa. Dalam satu tak boleh kan. Kalau dalam masa lain-lain tu tak apalah kan, jadi harus bawah tu. Sekarang bergerak, sekarang tak bergerak kan, lepas tu tak diam, kejap lagi tak diam, tak apa. Dalam masa lain itu tak ada masalah. Yang tu jadi harus bawah tu. Dan jaiz, harus itu barang sesuatu yang sah pada akal, adanya dan tiadanya. Harus ni boleh je, harus ni sah pada akal. Yasihu fil akli adamuhu wujuduhu wa adamuhu. Kalau Imam Sanusi rahimahullah, Matan Umum Barahin, dia sebut macam tu lah. Harus pada akal untuk adanya dan tiadanya. Tak kira lah kita kias sendiri, geraknya ataupun diamnya. Harus dia nak bergerak ke, tak nak bergerak ke, boleh. Ataupun kita nak ambil satu contoh ni untuk kita faham, gerak dan diam. Gerak dan diam, dia boleh. Harus satu perkara tu, contoh ni lah, botol air ada kat depan kita, harus nak bergerak ataupun nak duduk diam pun haruslah kan, boleh je. Akal boleh terima. Ataupun kalau kita kata mustahil tadi, tak boleh. Dalam satu masa tak bergerak dan tak diam, tak boleh. Ataupun dalam satu masa dia bergerak dan dia duduk diam, tak boleh juga. Boleh kan? Dalam wajib kita boleh juga ambil. Wajib apa? Wajib sesuatu makhluk, satu perkara, dia kena mengambil salah satu, sama ada bergerak atau diam. Wajib pada akal. Boleh faham tadi kan? Dia nak bergerak, nak duduk diam tu harus kan? Tapi dia kena, wajib bagi sesuatu jirim untuk ambil salah satu dalam satu masa, sama ada nak bergerak ataupun nak duduk diam. Boleh tuan je? Boleh tu, faham insya-Allah kan? Mustahil. Dan bawah tu, dan wajib pula atas mukallaf. Tak insya lagi kan? Dan wajib pula atas mukallaf. Apa maksud wajib pula? Tengok belakang balik, kita nak balik domain dia. Dan wajib pula tu, tu atas, yang muka surat 9 tu, penggang 3 ke atas tu. Maksud wajib pula tu, maksud dia wajib, maksud dia wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Tu maksud wajib pula. Boleh Dan wajib pula maksudnya wajib atas mukallaf pada syarak untuk sebagai wujud aini, wajib aini, fardu ain, mengetahui dalil atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib dan mustahil dan jaiz. Okay. Kita undur balik, nak faham ni kan? Okey, yang pertama, wajib untuk kita tahu hukum akal. Tu wajib. Tu wajib kan? Wajib pada syarak lah, kalau tak tahu berdosa. Hukum akal. Hukum akal wajib pada hak Allah. Lepas tu wajib juga dia kena tahu hukum yang mustahil pada hak Allah. Wajib juga dia tahu hukum yang harus. Tu yang pertama kan. Okey. Yang kedua, pada Rasul. Wajib dia tahu yang wajib pada Rasul, yang mustahil pada Rasul, dan yang harus pada Rasul kan. Dan dia tahulah beza harus pada Rasul macam kita sebut tadi apa, dan harus pada Allah tu macam mana. Wajib tu kena tahu. Okey. Lepas tu yang bawah ni wajib satu lagi naik, satu lagi peringkat, satu lagi step naik.
Wujud sebagai wujud aini, maksudnya wajib aini lah, fardu ain. Kita semua, setiap mukallaf semua kena tahu dalil. Dalil satu lagi. Dalil atas tiap-tiap sesuatu daripada yang wajib. Setiap yang wajib daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada Rasul, dia kena tahu dah wajib dah. Kena tahu juga satu lagi dalil. Ni fardu ain ni. Kalau dia tahu sifat Allah je, tahu wajib Allah ni, cair ingat kan. Tahu mustahil Allah tu apa, tahu harus apa. Pada Rasul wajib tahu, mustahil tahu, harus tahu, tapi dalil tak tahu, tak lepas lagi. Tak lepas lagi fardu ain. Tak lepas lagi, dia kena tahu satu step lagi dalil. Cuma nanti tuan kita ni akan bagi tahu setakat mana dalil yang dia perlu tahu. Boleh. Dan yang mustahil dan jaiz. Tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap sifat lah, boleh letak sifat kat situ. Tiap-tiap sifat daripada yang wajib dan mustahil dan yang jaiz. Jaiz tu maksud harus, supaya apa? Kena tahu dalil. Supaya tu maksudnya ilat, sebab daripada mengetahui dalil. Sebab apa kena tahu dalil? Supaya tiada jadi ia muqallid, supaya dia tak jadi orang yang turut orang lain. Muqallid ni dia turut orangnya. Apa makna muqallid? Kata Syekh Ahmad Azim Al-Fatani rahimahullah, dia kata iaitu orang yang jazam. Orang yang muqallid ni dia jazam. Jazam, ingat lagi tuan je, faham lagi? Jazam maksud dia pegang kemah, ikat, yakin, putus sungguh dalam hati. Dia yakin sungguh. Iman dia dah sampai tahap yakin dah. Dah dikatakan beriman dia. Kita sebut awal dulu. Nak sampai kepada jazam ni ada 6 peringkat kan. Bawah dia zon dia panggil. Ni tak yakin. Zon tak yakin. 70-80% je. Syak sama banyak kan. Yakin dengan tak yakin. Bawah waham 30% je kan. Lepas tu jahil. Jahil tu teruk sangatlah, tak belajar kan. Jahil merokat, jahil bahasa. Yang bawah-bawah semua ni semua dikira tak beriman. Wa'iyadzabillah. Tak beriman tu haji. Tak beriman tu haji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dia sebut bawah. Lepas zon dia yakin sungguh. Dia yakin dah, yakin pegang ikat sungguh, kata Allah wujud, dia yakin sungguh. Allah tu esa satu, yakin. Allah berkuasa. Allah maha berilmu, maha mendengar, maha melihat, yakin sungguh. Tapi dia tak tahu dalil. Dia panggil muqallid. Dia tu orang. Iaitu orang yang jazam, dia yakin ia dengan perkataan orang yang lain. Kita tanya, betul ke Allah ada? Ya, sungguh Allah wujud. Macam mana tahu? Saya dengar ustaz duk ngajar kat surau. Contoh kan. Ustaz bagi tahu macam tu. Kata betul Allah tu sungguh kan. Ataupun ayah saya bagi tahu, cikgu saya, guru saya, Allah ada. Apa bukti? Orang tanya satu lagi step. Apa bukti yang awak kata yang Allah wujud? Apa bukti yang Allah maha berkuasa? Tak tahu. Saya tahu ustaz yang kata wujud macam tu je. Sebab habis kat tu kan, minggu depan dia tak datang dah. Bulan depan tak datang kan. Jadi dia dipanggil muqallid. Muqallid maksudnya dia yakin tapi dia ikut orang. Dia yakin, dia dengar dia. Dia tak ada bukti dia sendiri. Yang dia belajar dari mana-mana guru, lepas tu dia boleh ikat dengan ilmu yang dia tahu tu. Boleh tu Haji? Jadi muqallid. Dengan ketiadaan mengetahui dalilnya, tak tahu dalil. Jadi macam mana iman orang ni? Maka dan telah bersalah-salahan ulama. Waqtalafal ulama rahimahumullah. Ulama berselisih pendapat tentang iman seseorang yang muqallid ni, yang ikut orang ni, pada kufur muqallid itu dan ketiadaan kufurnya, waliyadzubillah. Sama ada kufur atau tak, tengok lagi. Dan kaul dan pendapat yang sahih, pendapat yang paling sahih dalam kalangan ulama usuluddin, bahawasanya mukmin,
masih lagi beriman, orang yang mukallid tadi masih lagi beriman tapi berdosa, serta berdosa. Dosa dia panggil mukmin asin, berdosa, ataupun mukmin athim, berdosa. Sebab apa? Dengan sebab meninggalnya akan belajar, dia tak belajar dan fikir bicara jika ada ia daripada ahli demikian itu. Boleh. Sebab dia satu, dia tak belajar kan. Yang kedua, fikir bicara. Sini ada dua perkara yang perlu kita ambil perhatian untuk melepaskan kita tuntutan fardu ain. Pertama, dia kena belajar. Satu, kena belajar. Tak cukup dengan belajar, dia balik dia kena fikir sendiri untuk mantapkan keyakinan dia. Contoh, dia datang surau, dia belajar, ustaz penceramah sebut kata Allah bersifat, wajib bagi Allah bersifat dengan wujud, kan? Dalil dia apa? Dalilnya wujudnya alam ini. Sikit je dalil. Dalil ijmali. Dalilnya wujud alam ini. Lepas tu dia pun ambil buat balik rumah, dia yakin sungguh Allah tu ada dengan sebab wujudnya alam ini, kan? Kalau alam yang baru ni, yang wujud ni, mesti ada pencipta dia, iaitu Allah. Dah lepas pada ain. Tu maksudnya cara dia berfikir, fikir bicara. Boleh tuan je? Jika ada ia daripada ahli demikian itu. Kalaulah dia tu ahli, bermaksud dia tu berkemampuan untuk berfikir. Kan? Yang kita kat sini semua ni semua boleh berfikir kan tuan ji kan. Kan kalau dah boleh berniaga, dah boleh berurus niaga kan, maksudnya dia ada kemampuan dah kan. Kalau yang tak kemampuan ni, contoh macam orang yang autism ke kan, contoh, ataupun yang tak ada akal mungkin, yang tu yang tak berkemampuan lah, diangkat taklif dia kan. Macam kita semua ni alhamdulillah Allah beri kemampuan akal untuk berfikir. Jadi wajib tuntutan ke atas kita untuk kita berfikir dan belajar akidah. Kita dah insya ke tuan Haji? Belum lagi. Berapa? Insya lewat sekarang kan. Tak bunyi lagi kan? 40 sikit lagi, 2-3 minit lagi. Boleh Tuan Haji? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita lepaslah dari tuntutan fardu ain ni, dengan lepas juga daripada muqallid kan. Yang paling sahih, dia mukmin tapi berdosa lah. Wa'alaikumsalam. Dan dosa dia, selagi mana dia mengabaikan belajar akidah tauhid, selagi itulah berada dalam dosa. Wa'alaikumsalam. Dan kalau dia masuk je belajar tapi tak lagi menguasai, setengah ulama kata diangkat taklifan dia dulu, sebab dia dalam proses untuk belajar kan. Walaupun dia tak faham lagi kan, baru dah belajar, dalam belajar baru nak faham, baru nak tahu dalil, baru nak tahu sifat Allah, diangkat terus tuntutan taklifan fardu ain dia. Itu pendapat setengah ulama lah. Boleh tu Haji, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sikit lagi. Boleh. Dan satu lagi dia kata, dan telah bersalah-salahan ulama pada kufur muqallid. Kat sini kita kena takdir kan. Kena takdir macam mana? Pada kufur tu bermaksud pada hukum nak mengkufurkan muqallid. Hukum. Bukan terus kita kata dia kufur. Kena faham hukum. Hakikat sebenar iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Hakikat sebenar. Sebab ni hukum kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi luaran, kita dah belajar dulu kan bab Islam, kalau dia menerima ataupun ngikut dengan zahir, yang tu dah dihukumkan Islam dia.
Bahkan beriman sekali lah. Sebab Islam dan iman ni dia berlaziman. Iman sekali kan. Dan contoh kalau dia tak tahu sungguh, lepas tu dia tak belajar, maka para ulama berijtihad. Para ulama mengeluarkan pendapat untuk mengatakan yang orang seperti ini kufur di sisi Allah, ataupun yang paling sahih orang masih mukmin tapi berdosa. Hakikat sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kat situ kena tulislah bersalah-salahan ulama pada menghukumkan kufur, bukan mengatakan orang tu kufur terus. Tak boleh macam tu kan. Tak boleh nak kata kat orang. Bahkan belajar akidah ni kita kena nak tilik iman kita kan, nak tengok iman kita. Bukan belajar akidah nak mengkufurkan orang tu, bukan ahli sunnah tu. Bukan tu dah khawarij tu kan, bukan ahli sunnah wal jamaah. Sikit lagi hujung kita dah insya sikit dan dikehendaki dengan dalil itu dalil ijmali. Dalil ijmali, apa maksud dalil ijmali? Dalil secara umum saja. Macam tadilah wujud alam ini secara umum. Dia kata Allah tu wujud, dia akan ada. Apa dalil dia? Alam ni lah. Alam ni lah. Alam ni yang menunjukkan Allah tu wujud. Lepas tu kalau orang tanya sikit lagi, apa kaitan wujudnya alam ini dengan adanya, dengan yakin kamu Allah ada? Dia tak boleh nak bagi tahu, yang tu dah lepas. Yang tu soalan yang seterusnya tu dah lepas dah, dia tak perlu tahu. Dia hanya perlu tahu dalil saja, wujud alamnya, itu saja. Ulama kata itu sudah cukup untuk membuat keyakinan, keimanan dia pada diri dia sendiri. Pada diri dia sendiri. Dalil ijmali. Dan insya-Allah lah nanti di pertemuan yang akan datang kita sambung perbincangan tentang dalil sikit. Lepas tu barulah kita masuk bab sifat-sifat Allah insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi satu manfaat lah untuk kita bersama, untuk anak-anak cucu kita, untuk kawan-kawan masyarakat kita, untuk kita tahulah berakidah, dan Allah buka hati kita untuk kita memahami akidah tauhid, untuk kita memperkokohkan akidah tauhid kita. Amin ya rabbal alamin. Terkurang tersalah saya mohon maaf, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang hanya dari kelemahan kita sebagai seorang hamba. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وندمنا